KPM. Baju putih, selendang putih, baju dipakai pergi sembahyang. Allah kasih, Muhammad kasih, Rasulullah terlalu sayang. Baju putih, selendang putih, baju dipakai pergi sembahyang. Allah kasih, Muhammad kasih, Rasulullah terlalu sayang. Wah, Tuan hamba cukup seronok hari ini melihat persembahan daripada anda semua. Di sana. Di sini nak tanya, apa nama jenis tarian ini di sana? Tarian Dabus. Tarian apa di sana? Tarian Dabus. Dabus. Dari negeri mana ni di sana? Negeri Perak. Maksud saya awak orang mana? Perak. Orang Perak. Siapa yang mengajar tarian ini wahai di sana? Cikgu. Ha? Cikgu. Cikgu? Cikgu. Cikgu? Cikgu siapa di sana? Cikgu siapa? Cikgu siapa? Wah, semua jadi seperti patung ya. Kalau tahu siapakah cikgu yang beliau ini maksudkan, mari kita tengok profil guru kali ini. Di sana. Boleh buat lagi sekali? 1, 2, 3. Baju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang ke kesenian di Didik TV KPM bersama dengan saya Mat Kemal, iaitu Akmal Nazri. Apa khabar murid-murid semua? Inilah dia. Saya pasti murid-murid tadi cukup teruja kan apabila melihat kawan-kawan saya tadi melakukan satu jenis tarian yang saya pun tidak pernah dengar, iaitu tarian Dabus Perak. Dan siapakah guru-gurunya? Ini dia. Bukan satu, bukan 3, tetapi 2 dia. Kita ada Terkejut. Tuan Hama pun terkejut. Kita ada Cikgu Suhaibah. Apa khabar Cikgu Suhaibah? Khabar baik. Ya, atau lebih manja je Cikgu Su. Ya Allah Cikgu Su. Hari ini tak ada eksperimen ke? Oh, tak ada. Kita ke bidang co-curriculum. Ya, bukan saja kita ada Cikgu Su di studio, kita juga ada itu dia Kajang Pak Malau, Kajang Pak apa lagi? Kita ada Cikgu Azmi. Apa khabar Cikgu Azmi? Sihat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sebelum ni kan apa-apa kita nak belajar mengenai tarian Dabus Perak ini, ya, betul. Yang tadi ramai-ramai tu, itu siapa sebenarnya? Apa nama kumpulan mereka tadi tu? Wahai Tuan Putri. Oh, Tuan Putri. Okey, up sikit kan? Okey, baik. Sebenarnya kita disajikan dengan tarian Dabus tadi oleh kumpulan Aura Seni. Aura? Aura. Semangat kesenian. Dari mana itu wahai Tuan Putri? Okey, dari negeri Perak itu sendiri. Jadi dari murid sekolah SMK Raja Perempuan dan juga Sekolah Seni Malaysia Perak. Ya, kalau SK saya rasa macam mereka agak besar sebenarnya, agak tinggi-tinggi semuanya kan. Itulah dia, Aura Kasih
Seni. Baik, kalau saya nak tahu mengenai asal usul tarian dabus Perak ni, sebenarnya berasal daripada mana tu? Cikgu Azmi kita, Terima silakan. kasih Akmal dan Cikgu Su. Okey, untuk pengetahuan anak-anak murid semua, okey, tarian dabus ini berasal dari negeri pedagang Arab yang membawa ke tanah Melayu. Okey, bermulanya Akmal dan Cikgu Su di Sumatera dan dibawa terus ke Setiawan Perak. Oh, Setiawan. Ya, saya. Ya. Dekat dengan Lumut. Ya, betul. Tapi Akmal, Saya. bagi peluang untuk saya bertanya Akmal. Silakan Tuan Puteri. Okey. Dari mana? Dari negara manakah asalnya tarian dabus ini? Senang je jawapan dia. Okey, dari mana? Kita nak dengar ni. Morocco. Oh, Morocco. Oh, macam pertandingan bola sepak tu. Tapi tak apa. Saya bagi clue. Clue. Okey, baik, kita dengar lagu ini. Silakan. Silakan. Di mana? Di mana Cikgu Azmi? Cikgu Azmi. Saya tahu itu. Okey, dari mana? Lagu boleh berhenti. Bila kita suruh main, dia tak nak main. Bila kita suruh berhenti, dia tak nak berhenti. Siapa yang menjaga ini lagu lah? Mesti Encik Faiz, bukan? Ini mesti daripada mana? Ya Hanana, Ya Hanana. Ya Habibi. Arab. Arab. Tepat sekali Akmal. Betul. Betul tak Cikgu Azmi? Akmal. Baik. Sebenarnya asal-usul tarian dabus ini adalah dari negara Arab. Dipercayai berkembang semasa perkembangan agama Islam itu sendiri. Ketika itu ada dua pihak yang bertelagah, berselisih faham dan mereka berperang. Pistol tiba-tiba keluar. Okey, berperang. Jadi terdapat satu pihak yang membuat gerakan dabus. Dah bukan langkah ni. Dabus menggunakan senjata tajam untuk memperlihatkan keperkasaan. Tuan hamba. Ya. Macam mana perkasa? Perkasa. Macam ni. Kepahlawanan. Menakutkan pihak musuh. Oh, tapi tu macam mana daripada Arab tiba-tiba namanya jadi dabus Perak, patutnya dabus Arab lah kan? Okey, kita pindahkan untuk mendapat maklumat daripada Cikgu Azmi. Silakan Tuan Hamba. Okey, Akmal dan Cikgu Su. Okey, anak-anak murid semua. Okey, kalau kita lihat tarian dabus ini dibawa oleh pedagang Arab ke Sumatera di mana dua orang nakhoda yang dikenali oleh sebagai Lembang dan nakhoda Lembang dan nakhoda Topah. Mereka telah membawanya terus ke Setiawan Perak di mana satu tempat yang dikenali sebagai Telaga Nanas. Nanas di Setiawan Perak. Okey. Mereka telah mempersembahkan tarian dabus itu sendiri dan di mana penduduk-penduduk di kawasan persekitaran terlalu berminat dengan tarian tersebut dan mereka telah membuat tarian tersebut. Meniru ataupun mengikuti gerak tarian tersebut. Okey, kalau Akmal dan Cikgu Su dan murid-murid semua nak tahu, terdapat 3 tempat di Perak. Yang pertama? Ya, 3 tempat. Yang pertama kita lihat di Bagan Datuk di daerah Hilir Perak. Okey. Yang popular, mereka telah mempopularkan dan mereka telah mempraktiskan benda ni sehingga sekarang. Dan yang kedua, dia berada di kampung cabang Pulau 3. Pulau 3. Nama kampung ni Cikgu Su? Kampung Pisang. Bukan. Kampung Tanjung Bidara, Pulau 3. Ya, betul. Betul Akmal. Untuk pengetahuan semua, ada seorang penggiat di situ yang telah berusaha untuk menaikkan taraf tarian tersebut. Dan yang ketiga, kita lihat berada di Setiawan Perak itu sendiri. Dipanggil, tempat itu dikenali sebagai Kampung Pasir Panjang Laut. Kampung Pasir Panjang Laut. Ya, itulah sejarah dan asal-usul tarian ini. Tapi kalau kita ikut kan sekarang mereka telah memperkembangkan lagi tarian itu untuk dikenali di daerah-daerah lain Perak. Oh, jadi saya pasti kalau bercerita mengenai penggiat-penggiat dalam daerah ini, Cikgu Su kan, mungkin Cikgu Su juga saya berminat. Saya belum habis lagi soalan saya. Belum habis. Macam tak sabar. Silakan. Okey, baik. Sebenarnya Akmal. Saya. Okey.
kami dan kumpulan Aura Seni berpeluang melawat dan menimba ilmu tentang tarian dabus ni di Kampung Tanjung Bidara ni. Jadi di situ ada sebuah kumpulan yang bernama Kumpulan Kesenian Tradisional Dabus Kampung Tanjung Bidara. Jadi di situ pengurusnya adalah Cik Mat Rosnan bin Hashim. Okey, kumpulan ini telah ditubuhkan pada 1953. Oh, kira-kira 70 tahun yang lalu. Sebelum merdeka. Sebelum merdeka. Okey. Jadi di sini terdapatlah, kalau dari dulu kita tengok tokoh-tokoh terdapat beberapa tokoh. Okey. Antaranya ialah Akmal Nazri. Okey. Bukan. Okey. Cik Mat Rosnan sendiri. Okey. Dan juga Nasaruddin bin Sani, Dolah bin Sani. Mereka adalah adik-beradik. Dan yang masih ada dan aktif sekarang ialah Puan Fatimah binti Stay. Saya kenal tu Puan Fatimah. Ya ke? Fatimah lain ke? Jadi kami ni sangat rasa berbesar hati sebab bersama dengan penggiat yang masih aktif, dan kumpulan Aura Seni sendiri sempat belajar ragam-ragam dalam tarian dabus itu. Yang murid-murid tadi itu? Ya. Maknanya belajar daripada penggiat itu dan sendiri. juga daripada keturunan dia. Macam Puan Fatimah tadi, beliau merupakan keturunan kelima yang mewarisi dabus ni. Jadi di sana kami rakamlah detik-detik indah ni. Kami masukkan dalam satu video. Dan di situ kita boleh lihat ada anak-anak kecil, daripada anak cucu penggiat itu sendiri. Jadi mereka mengambil inisiatif atau usaha untuk mengembangkan lagi kepada generasi muda. Ya, baik. Kita nak berhenti rehat dulu, boleh ke Tuan Puteri? Boleh saja. Katanya Tuan Puteri ingin berehat sebentar, ya? Betul tu? Walau anda semua jangan kemana, selepas ini kita akan kembali lagi di Kesenian Didik TV KPM. Wow! Renjes sampai besok pagi. Renjes. Fuad Kebal. Akmal. Ya, saya. Tengok Cikgu Azmi. Akmal buat. Akmal buat apa ni? Saya nak meminang anak dara orang. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi menyaksikan Kesenian di Didik TV KPM. Ya, inilah dia tarian dabus perak. Tinggal peraknya, Yung. Baik, cikgu. Sebenarnya kan, saya adalah buat kajian-kajian kan. Katanya kalau tarian dabus perak ini dimulakan, dia ada upacara renjis-merenjis macam orang kahwin tu. Betul ke? Ke saya mendapat info yang salah ni, cikgu-cikgu sekalian? Okey. Okey, Akmal dan Cikgu Su dan anak-anak murid semua. Okey, untuk pengetahuan, tadi yang Akmal buat tadi adalah salah satu acara ataupun pembuka gelanggang. Pembuka gelanggang di dalam satu-satu persembahan tarian dabus. Okey, untuk pengetahuan Akmal, Cikgu Su dan anak-anak murid di luar sana, okey, itu adalah salah satu identiti dalam persembahan tarian dabus Negeri Perak. Itulah dia. Ya, betul. Dan katanya nama gelarannya Khalifah. Betul, Khalifah. Khalifah itu adalah ketua dalam persembahan itu. Ya, persoalannya sekarang. Mana mangkuk beras saya? Mana mangkuk beras saya hilang? Pembantu Khalifah. Iya, mungkin. Tapi saya nak tahu jugalah kan, identiti dabus perak ni apa sebenarnya? Tadi kan, kalau yang pertama identitinya ialah upacara pembukaan. Jadi upacara ini adalah bertujuan untuk menjaga keselamatan para pemain ataupun dan penari, juga peralatannya. Okey. Baik. Sebenarnya identiti yang utama yang utamanya adalah yang pentinglah ni. Kita namakan sebagai
anak dabus. Baik, murid-murid, boleh tak kita Ini anak bunyikan dabus. sama-sama? Ni Akmal boleh cuba. Ini adalah anak dabus. Oh, ini Okey. panggil anak dabus. Betul, anak Mari dabus. kita bunyikan sama. 1, 2, mula. Boleh diketuk di tengah. Maknanya apa dia? Anak dabus ni digunakan sebagai alat semasa mempersembahkan tarian dabus itu. Jadi tanpa anak dabus ini, maka hilanglah identiti tarian dabus itu sendiri. Akmal nak tahu tak? Gapo dia? Gapo dia? Tiba-tiba di Kelantan main mak oyong lah pula kita. Jadi, okey. Apa dia? Anak dabus ni terdapat dua bentuk. Satu, yang pertama ialah anak dabus yang mempunyai 3 telinga. 3 telinga? Tapi kami tak bawa lah. Oh, ini salah satunya lah. Salah satu. Ini yang kedua. Yang keduanya ialah anak dabus yang mempunyai 4 telinga. 1, 2, 3, 4. Oh, ini dipanggil telinga. Ya, betul. Telinga dia. Dan di setiap telinga. Okey. Ada subangnya. Macam subang. Yang ini kita panggil sebagai anting-anting. Jadi anting-anting inilah yang apa dia? Berfungsi untuk menghasilkan bunyi apabila anak dabus digerakkan. Tetapi Cikgu Azmi ni kan pada zaman dahulu, pada zaman dulu. Okey. Anak dabus ini dia berperanan sebagai senjata. Okey. Bahagian hujung ni dia sangat tajam. Tetapi tujuan sekarang ni dia lebih kepada persembahan. Tetapi ada juga yang pemain dabus ini dia menggunakan kapak. Kapak. Pisau belati. Pakai parang. Machine gun. Itu dah ganas sangat. Dan juga yang macam pelik bin ajaib ya. Iaitu? Menggunakan batu Lesung. Batu-bata? Batu lesung. Batu guling tu. Ya, yang tu. Giling tu. Yang buat yang geprek tu. Sambal tu. Dah lapar pula ya sebut. Jadi senjata ini memang bertujuan dia adalah untuk menakutkan musuh. Tapi sekarang untuk persembahan memang kita guna anak dabus. Maksudnya alat muzik di dalam tarian dabus Perak ini bukan sahaja boleh menggunakan anak dabus ini yang ada 3 telinga. Ini kita panggil sebagai anak dabus. Saya boleh betulkan Akmal. Ini dikenali sebagai prop. Prop ni adalah alat untuk kita membantu dalam persembahan tarian itu. So saya akan ceritakan anak-anak murid semua tentang alat-alat muzik yang digunakan dalam tarian dabus. Ya, Akmal dan Cikgu Su, anak-anak murid semua. Okey, kita ada beberapa alat muzik yang digunakan dalam tarian dabus. Yang pertama ya Akmal iaitu gendang dabus. Okey. Ya saya. Lepas tu kita ada gong. Okey, kita ada rebana dan ada juga menggunakan kompang. Tetapi Akmal, okey, mengikut peredaran zaman, kadang-kadang ada juga kumpulan yang menggunakan alat-alat muzik moden untuk menampakkan kemeriahan persembahan itu sendiri. Seperti apa, cikgu, kalau cikgu boleh kongsikan? Mungkin dia orang boleh menggunakan violin. Oh, boleh juga. Ya, violin. Sebab violin itu adalah salah satu alat muzik tradisional. Tetapi boleh digunakan mengikut peredaran zaman. Okey. Maksudnya memang tidak ada masalah lah kalau kita menggunakan alat-alat muzik yang moden ini. Tidak ada masalah jika pada persembahan. Oh, yang Cikgu Su yang bongo itu tak ada? Bongo tak ada. biasa. Itu nanti tarian lain pula. Tapi kalau kita bercakap mengenai muzik kan bagi dabus Perak ini, saya pasti ada perbezaannya. Yang asli punya kan dan yang sekarang punya, betul? Boleh? Boleh kita perdengarkan? Dengarkan apa? Lagu. Muzik yang tradisional dan muzik yang baru. Murid-murid, sekarang ini kita akan dengarkan perbezaan dari segi muzik kan, tradisional dan juga yang moden. Jom kita dengarkan sama-sama. Ini lagu tradisional yang asal. Mana menggunakan alat muzik gendang dan juga apa dia gong. Itu tradisional. Tradisional. Yang moden ni moden. Moden. Sama di baru
lebih meriah, Ya, lebih betul. rancak. Lebih meriah dan rancak. Okey. Tercapai cita tentunya dalam tentunya. Oh. Ya. Itu perbezaannya. Perbezaan. Jadi kalau dalam muzik tadi juga Ha. terdapat lagu nyanyian, betul tak? Tidak. Jadi sekarang kita ingin berkongsi apakah lagu yang dinyanyikan dalam apa dia? Tarian dabus ini. Ya, betul. Okey. Ya. Jadi seni kata lagu ini dipetik daripada kitab Berzanji dan juga Marhaban. Jadi kalau kita tengok yang dulu-dulu dia lebih pada zikir Arab. Betul. Ya, zikir Arab. Tetapi untuk lagu yang diolah penggunaan bahasa Melayu dengan seni kata yang lebih kepada negeri Perak pada betul. persekitaran. Seni kata Jadi ini boleh juga dikenali sebagai pantun. Pantun. Okey. Jadi terdapat dua bahagianlah yang Yap. tradisional yang kita timba ilmu dari kumpulan di Tanjung Bidara Ya. itu, iaitu yang pertama ia terdiri pada bait-bait pantun. Ya, Pantun maknanya mengikutlah syarat-syarat pantun di mana rimanya adalah sama. Okey. Kemudian terdapat juga bahagian hadi. Kalau hadi ni bukan Abdul Hadi. Ya. Tetapi lebih kepada chorus Ya, Cikgu saya, Azmi betul. Abdul Hadi itu siapa? adalah. Okey. Ya. Jadi hadi itu merupakan chorus di mana ia didendangkan dalam bahasa Arab. Yang tu zikir dan dalam bentuk marhaban. Oh. Okey. Baik. Jadi kita nak minta lah murid-murid kita semua berdiri Sama-sama. dan Okey. kita Ya, sama-sama sama-sama menyanyikan bahagian pantun. Boleh. Okey, bahagian pantun ni. Sebab Sila. saya pun, Sila Tuan bangun. Putri, saya dah Ya, hafal dah pantun ni. Ya. Mana Akmal boleh Iya. menyanyi bersama-sama. Iya, betul Tanpa tu. muzik lah kalau aslinya bukan. Betul. Selalunya kalau yang asli punya dia tanpa muzik kan. Yang moden baru ada muzik. Ada muzik. Tapi jangan risau. Saya dah bawa dah saya punya choir kebangsaan. Ya. Ya. Okey, boleh kita perdengarkan? Okey, boleh. Okey. Cikgu kira ya. Ya. 1, 2, mula. Baju putih Serban putih lalu dibawa pergi sembahyang. Allah kasih, Muhammad kasih, Rasulullah selalu sayang. Gong, gong, gong. Gong. Apa tu gong-gong? Dia dah masuk dalam muzik dia, gendang dia. Oh, saya gong. Apa yang gong tu? Itu yang asli betul? Yang asli, Itu yang ya. orang kata pantun. Tapi mungkin Cikgu Su boleh terangkan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan lirik lagu tersebut, yang pantun tadi tu. Okey. Yang Allah satu. Allah kasih Muhammad. Sedap Kasih. ke? Ha? Bukan tak sedap. Sedap tak? Tak ikhlas. Tak ikhlas. Baik. Sebenarnya seni kata dalam nyanyian dabus ini dia lebih kepada kita memuji kebesaran Allah, kasih sayang Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Macam ustazah ya. Tapi maknanya dalam seni budaya kita itu ditanam sendiri pengajaran dalam agama Islam. Itu Didikan dia. kerohanian tu penting tu. Ya, betul. Walaupun kita bersembah menari ke, tapi kerohanian tu kita titipkan dalam setiap persembahan itu. Bila Cikgu Azmi sebut tentang kerohanian, memang dalam persembahan dabus ini menitik beratkan tata susila, kerohanian dan sopan santun walaupun dia berkonsepkan kepada kepahlawanan. Ya, seperti Cikgu Su juga dan ya juga ke? Cikgu Azmi, Ya, betul. Kita nak berhenti rehat tapi sebelum itu kita nak nyanyi lagu ini terus kita rehat. Boleh ke? Boleh. Betul. Sekali Okey, lagi kita nyanyi lagi sekali Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh ke tak boleh? Boleh. Alright, semuanya selepas ini banyak lagi yang kami akan kongsikan kepada anda kesenian di Didik TV KPM. 1, 2, 3. Baju putih, serban putih.
Baik, masih lagi menyaksikan kesenian di Didik TV KPM. Wow! Masuk. Masuk. Hop, 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 hop. Rasengan. Masya Allah. Apa ni bergaduh-gaduh bersilat-silat ni? Siapa sebenarnya? Ini memang nak kena. Sebab ini anak bongsu. Nampak? Okey, nampak Cikgu, ya. saya tak faham. Saya tengah mengacara, tiba-tiba Cikgu Azmi ajak saya bersilat. Ini apa kena mengenanya silat dengan tarian Dabus Perak ni, Ibunda? Kita sebab yang bersilat ni Cikgu Azmi, minta Cikgu Azmi yang terangkan. Okey, untuk pengetahuan Akmal dan Cikgu Su. Okey, kalau kita lihat ya anak-anak murid semua, gerak-gerak tarian kita di Malaysia ini asalnya dari gerak-gerak silat. Oh, ya ke? Ya. Sebab itu kalau kita tengok dalam tarian Dabus, sifat atau gerak-gerak kepahlawanan itu diterapkan dalam tarian tersebut. Oh, bersilat di dalam tarian? Ya, gerak-gerak silat itu diambil gerakan. Sebagai gerakan dalam silat-silat itu. Oh, memang ada lah. Ya, betul, asalnya. Asalnya? Ya, setiap gerak tarian kita diambil daripada gerak silat itu sendiri. Tapi kalau dulu silat betul. Sekarang punya gerak langkah adakah masih sama macam tu? Masih sama yang macam tu ke? Tak ada. Dah diolah dan dimodernkan. Dan dimodernkan, Ya, betul. Jadi kembangkan gerak-gerak silat itu menjadi satu tarian. Okey, Ya. baik. Jadi kita sedang berkongsi kepada murid-murid tentang gerak langkah tarian Dabus. Perak Jadi ini. dalam tarian Dabus yang kita pelajari terdapat 4 ragam asas dalam tarian ini. Iaitu yang pertama ialah sembah pahlawan. Sembah pahlawan yang pertama. Okey. Kedua ialah langkah lirik. Okey. Langkah lirik. Ketiga ialah lang sewah. Lang sewah. Sebut betul-betul tahu. Lang sewah. Yang keempat pula Cikgu Su. Langkah tinting. Saya dengar ada lagi satu langkah yang baru. Langkah pisang goreng berbau kuat. Betul ke? Mengapa sebut tentang makanan ni? Ya, saya tidak tahu. Tapi tahu. hanya 4 saja, bukan? Tapi ada aksi-aksi lain seperti contohnya tikam pahlawan. Tikam pahlawan dan juga ada yang jalan itik. Tapi kita untuk hari ini kita lebih kepada membincangkan 4 gerak langkah tersebut. Jadi, apa kata kita belajar setiap gerak langkah itu? Boleh. Saya boleh tak sabar dah ni. Mari kita panggil murid-murid. Kita jemput ahli kumpulan Aura Seni untuk membantu kita menunjukkan setiap langkah. Dipersilakan. Diorang kat depan. Ya. Nampak ke saya ni? Assalamualaikum. Saya lagi tak nampak. Saya rasa kita ke depan. Ke depan. Apa kata penari ambil ke belakang. Ke belakang. Boleh ke? Kita melalui ini macam Maaf, saya sedang berkahwin. Okey, baik. Langkah pula. Gerak langkah yang pertama. Yang dipanggil sembah pahlawan. Okey, minta Cikgu Azmi tunjukkan. Silakan. Gerak sembah pahlawan boleh juga kita buat begini. Ini ataupun begini saja. Okey, boleh seperti ini saja. Okey, baik. Itu gerak dan seterusnya ialah kita akan menunjukkan gerak langkah lirik. Macam mana tu? Lirik. Okey, kita minta siapa murid yang boleh membantu cikgu? Langkah lirik, yang lain boleh ikut. Ya, mungkin Cikgu Azmi boleh ambil satu langkah ke kiri. Dan Cikgu Su pun ke kiri. Okey, boleh ke depan. Okey. Baik. Murid-murid, nampak tak semua murid-murid? Nampak kan? Okey. Silakan Kristina. Ya, saya tahu nama dia salah. Okey, silakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 1. Okey. Senang je. Dengan namanya lirik, maknanya lirik ke kanan dan ke kiri. Baik. Untuk langkah kedua ialah langkah apa murid-murid? Lang sewa. Okey, silakan tunjukkan kepada
kepada Oh, dia para tukar-tukar penonton. pula? Tukar-tukar. Okey, Ini saya baik. tahu nama dia Ain bukan? Ya, Okey, silakan okey. Ain. 1, 2, mula. Ha. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Oh, dia pusing-pusing. Dia pusing. Ya. Jadi Oh. kalau kita lihat lang sewah itu sebenarnya adalah berdasarkan orang-orang di sawah padi. Ya, betul. Okey. Jadi pusingan dia maknanya ke kanan dan ke kiri. Jadi jika ada dua kumpulan ini mereka akan berpusing secara berlawan. Jika Berlawan contohnya arah. betul. Ya. Okey, berlawan Berlawanan. arah. Okey, baik, seterusnya apa dia? Iya. Bagi dekat Akmal. Akmal. Mungkin Akmal nak Saya? merasa. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Baik, ini Bukan apa. tarian yang seterusnya betul? Ya. Gerak yang Gerak seterusnya. langkah seterusnya Ya, ialah seterusnya. langkah ketinting. Okey, dipersilakan Kurato. Ya, silakan korang atur. Okey. Oh. Stop. Oh, dia ada bunyi dia kecil-kecil. Ya, ya. Lepas tu ada lompat-lompat juga. Betul. Sebelum nak tengok Abang Akmal buat, saya pasti ramai murid-murid ni terutamanya di sekolah-sekolah di Ipoh kan nak tengok Cikgu Su buat kan. Cikgu, sekali je Cikgu. Janganlah, Ya. saya ni segan. Okey, saya buat sembah pahlawan. Okey. Sembah pahlawan. Aha. Okey, kemudian kita buat langkah lirik lah. lirik. Okey. Aha. 1, Cikgu. 2, 3, 4. Terhad sikit ya. Tak apa, faham. Okey, dan patah Ah. balik lah. Ah. Patah balik lah. Patah balik. Ya. Bersopannya rupanya. Ya. Itu belum tengok saya buat langkah ting-ting lagi. Okey, kalau kita buat lagi sekali daripada 1 sehingga 4 tanpa muzik dulu kita tunjukkan kepada Okey. murid-murid sebab saya pasti Ya. murid-murid pun dia nak belajar bersama-sama ni. Betul. Ya, Tu betul. kawan-kawan saya tu ada nama Bahira, Samira, semua yang tengah tengok ni. Sabaria. Nurul Akilah semua dia tengah tengok ni. Ya. Boleh ke? Kita Boleh. buat sama-sama Ah. Okey, bersama dengan Cikgu Azmi dan Ya, juga ya. Cikgu Su. Ah. Cikgu Su bergantung kepada Cikgu Su Ya, sekiranya saya langkah terhadkan langkah anda ya. Okey. Jadi murid-murid kita mulakan dengan Bismillah. Bismillah. Itu mesti ya. Ya. Kita mulakan dengan apa, Kurato? Salam pahlawan. Salam pahlawan. Kemudian langkah lirik. Yap. Lagi? Langkah sewa, Lang sewa. lang sewa, Dan juga langkawi. Langkah ting-ting. Okey, Okey. jadi kita buat berterusan Betul. dan menggunakan muzik. Betul tu. Tapi kita buat tanpa muzik dululah. Buat tanpa muzik Kita buat dulu. tanpa muzik sebab Boleh, kita nak murid-murid? tunjuk kepada murid-murid Okey, ni. boleh? Tapi dengan bilangan. Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah jadi joget dia. Ya. Boleh ke? Sebab abang nak buat sama-sama ni kejap lagi. Boleh Boleh ke tak boleh? Boleh. Alright, jom. 1, 2, 3. Okey. Ini dulu. 2, 3. Iya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas tu, Okey. 1, 2, 3, 4, Ini 5, langkah ting-ting. 6, 7, 8, 9, 10. Oh. Okey, itulah dia 4 langkah tarian double speed yang baru saya ditunjukkan oleh Aura Cinta tadi kan. Aura Seni maksud saya. Yang mana kita nak tunjukkan tarian ini sekali lagi tetapi dengan muzik. Dan seterusnya kita akan berhenti rehat. Tapi sebelum itu, cikgu-cikgu katanya ingin menunjukkan sesuatu ya. Ya. Yang mana terpaksa kena keluar dulu ya. Ya, kami perlu mengambil ada alatan lagi. Okey. Boleh. Cikgu Azmi, Ya, mari kita mari kita. Silakan. Cikgu tak ada. Cikgu dah tak ada. Okey, jom kita tengok tarian Dabus Perak daripada saya dan juga murid-murid daripada Aura Seni. 1, 2, 3.
Burung kenari terbang tinggi, singgah pula di pohon jati. Tarian dabus, warisan seni. Jangan biarkan terkubur mati. Oh, Angin teluk menyisir pantai, hanyut rumpai di bawah titi. Cinta budaya biar tersemai, kelak membentuk jati diri. Oh, dah habis ke? Dah habis. Baik, masih lagi menyaksikan kesenian di Didik TV KPM. Itulah dia pantun yang ada di dalam seni Dabus Perak ini. Betul, Tuan Putri dan juga Tuan Hamba? Betul, Ya, betul. Ya. Mungkin saya dan juga murid-murid kat rumah nak tahu apa kaitannya dengan pantun yang baru saja kita ucapkan tadi dengan kaitan seni Dabus Perak ini. kalau Silakan. kita lihat Ya. pembayang kepada pantun ini sangat indah. Betul. Dan maksudnya sangat mendalam. Iya. Maknanya tarian dabus ini merupakan warisan seni kita, budaya kita, dan betul. jangan kita biarkan ia pupus. Ya. Jangan biarkan ia Betul mati. tu, Akmal Kita dan perlu apa dia? Perlu mengangkat lagi. Ya, Mengangkat betul ini. lagi Ya. kesenian warisan kita. Ya. Betul Okey. tu Akmal dan Cikgu Su. Ya, Okey. ya. Ada beberapa usaha yang telah dijalankan oleh terutama dia KPM itu sendiri. Betul. Di mana beberapa pertandingan tarian dabus telah diperkenalkan untuk mengangkatkan lagi tarian tradisi negeri Perak ini. Okey, selain daripada itu, Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara juga ada Cikgu Ya, ya. Sudah Akmal membuat satu bergabung dengan NGO yang untuk Badan Budaya Negeri Perak untuk mengenengahkan tarian dabus ini yang diberi nama program dia Rentak Seribu. Rentak Dabus Seribu. Rentak Seribu. Oh. Ya, ini telah dijalankan bersama komuniti di persekitaran Bandaraya Ipoh itu sendiri. Ya, kalau kita lihat beberapa pertandingan yang telah Cikgu Su, Ya. murid-murid yang membuat persembahan tadi, mereka telah membuat persembahan dalam pertandingan tarian di peringkat kebangsaan, tarian sekolah-sekolah di peringkat kebangsaan. sekolah Betul tak Cikgu rendah. Su? Betul. Ya, saya. Wah. Okey. Tapi Okey. katanya pencapaian aura seni ini cukup luar biasa. Katanya dah buat persembahan di Argentina, dah buat persembahan di Di Morocco, Perancis. Perancis, Ya. Portugal, Qatar. Spanyol tak nak, Spanyol kalah. Jerman kalah awal, tak nak lah. Betul ke? Betul. Okey, tak adalah sampai ke Eropah, tapi antara pencapaian yang kita boleh banggakan, Ya. Ya, betul. kumpulan aura seni ini pernah melibatkan diri dalam pertandingan kebangsaan, tarian Sekolah-sekolah sekolah-sekolah di peringkat rendah lah, negeri, peringkat kebangsaan. Ya. Dan mereka juga mendapat anugerah perpaduan dalam Karnival Kesenian Malaysia yang diadakan di Sabah. Okey. Dan kemudian ada beberapa lah yang menjadi johan. Antaranya johan Max Tari peringkat kebangsaan di mana mereka mempersembahkan Ya, betul. tarian rakyat kreasi. Wow. Okey. Kalau luar negara tu yang jiran dekat-dekat lah, Seperti Thailand, Kop Kun Ka, Sebai di Mai. Sebai di Ka. Jadi dan juga Indonesia. Wah, waduh. Waduh. Ya. Lapar bakso pula ya. Keren. Geran gitu. Tapi niatnya nak pergi Turki. Tetapi COVID melanda. Jadi kita perlu rangka baliklah Cikgu Azmi. InsyaAllah Ya, betul, satu betul. hari nanti Cikgu Su. insyaAllah. Baik, Betul. saya pasti inilah kan salah satu keunikannya di dalam orang kata budaya kita sendiri kan. Betul. Ya, betul. Macam saya dan juga murid pasti setuju apabila saya mengatakan mesti tak pernah dengar kan tarian Dabus Perak kan. Ya, betul. Jadi apabila anda melihat kesenian ataupun program ini nampak kita dapat ilmu yang
yang bermanfaat. Iya. sangat berguna. Baik, nak kena cakap Thailand dulu. Baik, jadi cikgu mungkin rumusan secara ringkas kan mengenai tarian Dabus Perak ini sebelum kita akan melihat persembahan daripada murid-murid kita daripada Aura Seni. Silakan kita mulakan daripada Cikgu Su. Okey, baik. Jadi tarian Dabus ini merupakan identiti negeri Perak. Tetapi jika ia dikembangkan, kita nak seluruh negara dapat mengaktifkan. Kita nak tarian ini lebih aktif dan dikembangkan di seluruh negara dan kalau boleh dikenali di peringkat antarabangsa. Amin. InsyaAllah. Cikgu Azmi. Okey, bagi pihak saya pula, saya mengucapkan ribuan terima kasih yang banyak-banyak kepada program Didik TV ini sendiri. Ya, di mana di platform inilah yang akan mengangkat tarian tradisi negeri Perak iaitu tarian Dabus ya Akmal. Betul tu, tarian Dabus Perak. Baik, sebelum kita meninggalkan kepada anda dengan murid daripada Aura Seni, saya juga ingin menjemput sekali lagi murid-murid kita daripada Aura Seni. Mari murid-murid semua. Masuk ke dalam studio, boleh ambil tempat. Wah, masya-Allah. Cikgu Su dan juga kena mundur sikit ya. Kita kena ke depan dulu. Murid-murid boleh ke belakang dulu ke? Boleh ke belakang dulu. Sabar nak menari ya. Sabar. Okey, boleh ambil tempat dulu masing-masing kat belakang tu. Baik, Cikgu Su dan juga Cikgu Azmi, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada anda berdua kerana menurunkan ilmu ini yang saya rasa memang cukup luar biasa lah kan. Dan kepada murid semua, teruskan perjuangan bagi Dabus Perak ini dan jangan sia-siakan orang kata budaya dan warisan kita. Okey? Okey. Baik, kita jumpa lagi sampai di sini saja kesenian Didik TV KPM. Kalau nak tahu apa lagi antara kesenian-kesenian yang saya akan tunjukkan kepada anda, nantikan episod seterusnya. Saya Akmal Nazri. Inilah dia Aura Seni. Assalamualaikum. Bye-bye. Silakan Tuan Putri. Putih, selendang putih, baju dipakai pergi sembahyang. Allah kasih, Muhammad kasih, Rasulullah terlalu sayang. Baju putih, selendang
KPM